Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, mesti korang terkejut kan? Tiba-tiba ada podcast. Okey. Ya, sis? Macam itulah tajuk dia yang Kak Bija pilih untuk orang kata podcast ni semoga jadi satu benda yang bermanfaat untuk Kak Bija sebenarnya. Dan sedikit introduction lah, okay, untuk podcast ni sebenarnya Kak Bija tubuhkan ataupun Kak Bija adakan adalah untuk bercerita tentang diri Kak Bija, okay, bercerita tentang apa yang kita nak buat dalam hidup kita, okay, at macam waktu-waktu dan umur Kak Bija sekarang ni, Kak Bija tengah mencari sesuatu yang Kak Bija boleh berkongsi manfaat dengan ramai kesayangan Kak Bija kat luar sana. Okey. So podcast Ya Sis Kak Bija ni sebenarnya Kak Bija nak kongsikan pengalaman, okey, inspirasi dan tak naklah macam sembang-sembang, kita nak ada juga something yang menghiburkan. Macam mana nak menghiburkan tu nanti you all kena tengok podcast Kak Bija ni setiap episod sebabnya kita akan tunjukkan satu sisi lain. Bukan Kak Bija je, tetamu-tetamu jemputan Kak Bija kan. Macam mana dia orang ni kalau dekat luar, dia orang juga menjalani kehidupan yang biasa, ketawa, dia orang juga ada rasa nak berhibur kan. Jadi you all kena sentiasa follow podcast Ya Sis. Okay, Ya Sis Pijaminas. Okay, so jangan lupa untuk follow Instagram Ya Sis, okay. Dan kita akan release setiap episod di YouTube Ya Sis Pijaminas, okay. So hari ini, ya Allah, istimewanya episod pertama ni Kak Bija rasa beruntung, Kak Bija rasa berbahagia, Kak Bija rasa terharu sebabnya hari ni Kak Bija bawakan, okey, sahabat baik Kak Bija. Memang orang kata kalau sebutlah ataupun Kak Bija tukar sikit je, dah nak start tukar ni kan. Tukar sikit je selalu cakap ni, hampa mesti dah tahu dah. Hampa mesti dah tahu dah siapakah tetamu jemputan untuk episod pertama Ya Sis Pijaminas hari ini. Cuba teka. Cuba teka siapa? Putih melepak, cantik macam bidadari, hampa. Siapa? Cuba teka kan. Tapi tak payah komen kan. Okey, so Kak Bija bawakan nombor 1. Nombor 1 kesayangan ramai. Okey, iaitu Nur Amira, iaitu yang you all kenal sebagai Kak Mira. Terima kasih Kak Mira sebab orang kata sudi invite Mira. First episode kan? Ya, paling istimewa sebab you kan nombor 1 sayang. So Kak Bija merealisasikan impian Kak Mira menjadi yang nombor 1. Alhamdulillah. Terima kasih memahami Kak Mira. Okay, so thank you Mira. Thank you sudi hadir pada pagi ni. Okey, tahu Kak. Alhamdulillah, masya-Allah, dah lah sibuk Kak Mira hampa ni, sibuk weh. Nak dapat kat dia ni macam nombor 1 kan. Kalau penyanyi nombor 1 tu Siti Nurhaliza, tapi yang paling nombor 1 di social media tu adalah Nur Amira. Orang kata alhamdulillah. Tak apa, yang penting nombor 1 tu di samping kita menjadi nombor 1 di social media tu, Kak Bija selalu follow journey Kak Mira. Banyak manfaat, okey, yang Mira kongsikan, sampaikan menjadi idola. Bukan setakat idola dalam kecantikan, okey, tapi dalam orang kata menjalani kehidupan seharian. Itu sebenarnya Kak Bija nak dengar story daripada Mira, nak dengar perkongsian Mira, dan Kak Bija percaya ramai nak tahu. So kita akan tanyalah soalan-soalan panas sikit hari ni. Ya sis kan? Ya sis? Macam tu kan. So harapnya harapnya Mira sudilah kongsi dengan kita. Boleh. Kan? Kak Bija kan semua boleh. Ya sis? Ya sis. Okay, right. Okay, Mira, sebelum kita pergi soalan yang panas. Soalan panas, sebenarnya soalan-soalan panas ni Kak Bija pun study juga pasal hampa kan. Study juga. Kadang-kadang tu bila kita keluar kan, kita update tu, ramai juga ni kawan-kawan. Ramai kawan-kawan follower Kak Bija lah, especially-nya nak tanya pasal Kak Mira kan. So Kak Bija adalah ambil sikit-sikit lah soalan-soalan depa tu. Apa kan Siapa dia yang tanya? apa kan nombor 1 sis. Ya Allah, tapi kali ni Kak Bija tak bersihat sikit. Suara macam rock-rock sikit kan. So minta maaf lah. Tak sedap suara. Alhamdulillah. Boleh ikutkan suara paling sedap.
Okey, jom Kak Mira. Kak Mira ke Mira? Aku ni dah Boleh macam mana-mana. Boleh dah nak? Okey, boleh. Okey, so sebelum kita pergi tu, mari kita tengok sikit lah. Kita tengok sikit lah sesuatu. Ya. Allah. Ya Allah. Allah. Okey. Oh. Kan? Ui, kejut. Sial. Oh. Oh, terkejut. Oi. Kita pergi sekali. Okey. Siapa nak tengok Kak Mira ketawa? Itulah tadi tu sebenarnya sesi tu kita nak tengok nak. Lagi main Tapi tadi yang duduk kat balik pintu tu kalau kena kat kita pun panjat juga kan. Mira selalu kalau apa benda Mira takut dalam hidup Mira, contohlah benda haiwan-haiwan geli ke. Geli lah macam ular tu macam tak boleh tengok geli. Kalau tengok tu cerita bawa dalam mimpi. Okey. Cakap tak boleh. Lepas tu Cerita hantu takut tak? takut memang tak tengok. Ya, kalau tiba-tiba kita ajak jom Mira kita pergi taman takkan. Walaupun Kak Pijay yang ajak. Kata tadi Kak tadi kan. Kalau Mira tengok apa nak tengok, Mira akan sebab macam kita kan selalu duduk seorang kadang, so tak boleh. Dia selalu overthinking. Okey. Oh, bila anak-anak dengan ex-husband, Mira duduk seorang. Okey, Mira Kak Pijay kenal Mira lama dah. Betul, Kak Pijay lama. 10 tahun. Lebih kurang lah. Lebih kurang. 2013 apa? Lebih kurang lah. Lebih kurang. So dekat 10 tahun tu Kak Pijay banyak juga tengok kan. Ada masa tu kita jauh tapi kita dekat. Yes. Kan? Kak Pijay adalah seorang yang gitu. Walaupun macam tetap dia ada duk berasa macam kita tahulah kita kan kakak kan, kita duk tengok adik kita duk buat apa walaupun dia jauh tapi dia dekat. So banyak Kak Pijay tengok ups and down Mira dan sentiasa doakan Mira sentiasa berbahagia. So Kak Pijay mula nak rapat balik dengan Mira waktu tu Mira dah tukar status. Kan? Kita rapat masa tu Mira nak tukar status juga. Kan? Lepas tu nak rapat sikit balik. Betul. Dah nak tukar status juga. Kak Pijay tak boleh nak tahan. Kak Pijay tunggu DM Mira. Masa tu Kak Pijay ingat lagi. Betul. Kan? Masa tu. So melalui kehidupan seharian, muda, cantik, kaya, bergaya, berjaya. Tak ada lah Kak Pijay. Okey, dan membawa status sebagai ibu tunggal. Okey, mesti ramai orang nak tahu. Kan? Ramai orang nak tahu, ramai yang nak ambil inspirasi sebenarnya. Kak Pijay sebenarnya lebih suka menggunakan inspirasi sebabnya dalam hidup kita ni kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak bagi manfaat pada orang. Betul. Manfaat melalui kata-kata, perbuatan dan juga apa saja kita share. Kita jadikan social media tu sebenarnya jadi lubuk pahala. Betul. Okey. So macam mana Mira melalui kehidupan sebagai seorang ibu tunggal yang kaya, bergaya dan berjaya. Cukup 3 tu. Kaya, bergaya dan berjaya. InsyaAllah dunia akhirat solehah. Amin, insyaAllah. Okey. Cuba Mira kongsikan. So, kalau melalui jalan ibu tunggal ni Mira dah setahun. Setahun lah orang kata jalan hidup sendiri ni. Okey. Dia sebab Mira ni manusia yang memang gigih juga kot Kak Pijay kan. Sungguh. So tak adalah nak kata senang tak senang. Tapi kita kena lalui. So kalau rasa susah tapi kita kena buat. Contoh macam sebelum ni kalau Mira rasa yalah kita hidup dah dulu ada ex-husband kan. So apa kita nak dia boleh bagi. So tapi sekarang ni apa yang kita nak kita kena cari sendiri. So pasti ada jalan. Walaupun orang rasa saya ni sebab Mira pun banyak juga dapat DM kan orang kata saya nak bercerai lah tapi saya takut nak jadi ibu tunggal. Sebab apa tahu Kak Pijay? Status kita ni ramai orang pandang serong. Kita pula. Status Mira. Oops. Aduh. Status Mira. Dah Kak Pijay faham. Mira faham. So macam orang takut tau. So orang bila orang takut, orang rasa macam boleh ke dia nak lalui. Kalau orang tak ada kerja, kita boleh cari kerja. Jangan meminta.
Jangan rasa benda tu susah. Tapi ramai orang takut nak susah. Dia takut nak start over again. Dia rasa macam takutlah nak mula. Takutlah ni. So duduk dalam toxic relationship. So kalau macam Mira, ada anak dengan Mira, weekdays, weekend dengan bapak mereka. So hari-hari hantar anak sekolah tapi business. Lepas tu parents pun bagi support system yang kuat lah. Parents pun memang sentiasa support. Lepas tu team Khaira, Mira pun memang alhamdulillah. So kita, benda ni kan Mira lalui ini bukan Mira seorang. Sebab kita ada orang yang memang circle yang positif. Yes, circle yang tu positif. yang sangat-sangat membantu. Lepas tu kan macam Kak Bija tahu, benda yang circle positif ni pun jadi masalah sebab apa? Tak ramai orang yang ada. So kadang-kadang Mira rasa macam bersyukur tau yang main macam Kak Pija, yang mana orang tak kawan-kawan yang main ni memang sangat-sangatlah bagus. Alhamdulillah lah rasa macam tak boleh lah, sedih rasa. Sebab benda ni Yes sis. yes sis. Sebab tak tahu nak kata, Mira pun tak pernah rasa yang kita akan rasa macam ni. Kita akan melalui situasi macam ni. Yes. Siapa rasa, siapa yang boleh agak takdir Allah nak bagi. Tapi alhamdulillah susah macam mana pun kita akan bangkit. Susah macam mana pun kita kena lalui sebab ini yang terbaik Allah bagi. Jadi sebenarnya ini semua kita kena lalui ujian pendewasaan. Betul. Tapi Mira, ada orang cakap sebab dia tu Nur Amira. That's why lah dia masih lagi boleh macam ni, masih lagi boleh relevan. Cuba macam orang lain macam mana? Aku yang macam ditinggalkan tak ada apa. Duit tak ada, apa nasihat Mira? At least orang kata nasihat jujur lah. Macam kalau yang jangan cakap tak ada apa-apa sebab kita semua bermula pada kosong. Kecuali lah kita lahir tu memang anak orang kaya lah yang kan. Tapi macam kita ni, macam Mira pun bermula pada kosong Kak Pija. Nak start jadi Nur Amirah tu pun kita start dari bawah. Kan Kak Pija pun tahu macam mana dulu Mira start. So kalau ditinggalkan kosong sekalipun, bangkit cari kerja. Janganlah berangan. Dah kena tinggal berangan, saya nak buat bisnes, saya nak jadi macam ni. Janganlah, modal pun tak ada. So cari kerja. Kerja jangan memilih. Sebab kita kena start pada bawah kan. So kita tak akan tahu ke depan macam mana apa yang jadi dengan kita. So bekerja, kalau ada skill, boleh memasak, boleh buat kek. Start. Macam Mira tengok ramai je ibu-ibu tunggal yang berjaya. Sebab dia ada dia punya kerajinan, dia kreatif, lepas tu dia menggali apa yang ada dalam diri dia. Berani. So tak ada mustahil. Takkan ada benda yang mustahil, tapi kita yang kena mula. Sebenarnya perempuan ni, wanita ni, dia ada satu karakter yang orang kata tak mudah mengalah. Betul. Tapi kita ni bila bercinta, kita ni terlalu setia. Itu ya sis. Ya, betul sis. tak sis? Jadi kadang-kadang kita nak overcome perasaan Dia kita. kata macam all out. Buat apa-apa all out. Tapi kita kena ingat kita ibunda kita Sayyidatina Aisyah yang seorang yang berilmu, seorang yang orang kata sedikandi Rasulullah yang paling Rasulullah cinta kan. Di Rasulullah wafat tu pada waktu dia sangat remaja. Tapi macam mana dia bangkit semula. Itu yang kita nak kena letak dekat dalam diri kita ni. Kan? Jadi Kak Bija melihat kekuatan macam kita sama-sama orang perempuan. Betul. Kan? Tapi Kak Bija always melihat kekuatan yang ada pada macam Mira kan. Selalu sangat bagi inspirasi pada Kak Bija macam kekurangan yang ada pada Mira tu walaupun menjadi kelebihan pada Kak Bija, tapi itu yang sebenarnya buatkan kita selalu nak rasa macam aku kena jadi lebih better. Sebenarnya macam tu. Dan sebenarnya kita ni di social media sekarang ni ujung-ujung jari. Betul. Kan tak payah nak pergi update resume, nak pergi minta kerja macam dulu-dulu kan. Boleh je kita start dengan jadi dropship. Betul. Kan? Betul. Jadi jual produk-produk orang lain. Betul. Itu yang selalu Kak Bija selalu juga jawab kat DM. Macam mana yang saya ni kerja tak ada apa semua kan. Terpaksa meminta-minta. Sebab nak kena jaga anak lagi kat rumah. Ya, kita minta kerja. Kita faham benda tu. So kita nasihatnya kita manfaatkan segala apa yang ada dalam teknologi sekarang. Kan Mira kan? Membahagikan masa.
Kak Bija tengok satu hari tu macam ya Allah kata kan. Dia punya perjalanan hantar anak sekolah, lepas tu lagi kan dia pergi ada event tu, lepas tu ada business lagi. So macam mana Mira atur kan? Macam masa tu, yelah first kali sebab macam masa 24 jam tu kadang rasa tak cukup. Kan. Cumanya kalau kita jangan buat kerja macam lambat long mangot-mangot. Mangot tu apa sih? Dia macam lambat. Macam buat lambat. Macam mana tak? So macam Mira suka ada aktiviti. Tak boleh duduk saja. Kadang-kadang kalau duduk saja rasa macam ada je sekali ajaklah Hana kan. Kita pergi makan Hana, jom kita pergi ni. Hana kita shoot kat sini. Ada aja benda sebab memang tak boleh duduk saja. Tak tahulah. Sebenarnya duduk saja tu pun bahaya juga. Sekali nanti duduk fikir benda-benda yang tak bermanfaat. Rasa lemah orang duduk saja. So macam hantar anak sekolah, lepas tu kita akan adalah aktiviti Mira lepas tu ambil anak sekolah kalau sempat tak sempat ada ni lah orang yang akan ambil. Lepas tu memang akan bersambung. Okay. Kita lepas tu satu lagi susah nak kata no. Kadang-kadang kalau macam kawan Mira, jom kita pergi ni. Kita susah nak say no kat kawan-kawan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang tu perlukan kita untuk kita tak tahu Kak Bija. Kadang mungkin orang tu stres. Dia perlu bercakap. So kita perlu nak jumpa. Kita okey. Walaupun kita tahu kita jarang masuk office Kak Bija. Tak tahu pasal apa susah sangat nak masuk office. Sebab kalau masuk office nanti kita akan rasa tak boleh duduk saja Kak. So banyak benda nak buat kan. So itulah jawapan dia kan. Hampa nak tengok Kak Mira macam tak ada buat apa. Sebenarnya Kak Mira tu dia cuba menjadi pendengar yang setia, sahabat baik, masa, ya? Sahabat baik kan. Macam kan dia berkata Kak Mira ni macam banyak sangat masa kan. Sebab itulah tadi mindset Kak Mira tadi tu, bila dia pergi berjumpa kawan tu, dia nak menjadi seseorang yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Betul. Benar-benar. Kan kadang-kadang orang tak cerita tapi kita menjadi seorang yang kita tak tahu kan. Kadang-kadang kawan-kawan pun nak kenal bukannya senang pun. Betul. Kan? Macam Kak Bija lah. Kak Bija melalui fasa tu dah berbelas-belas tahun. Macam tak ada kawan, macam tak ada live kan. Di usia sekarang ni 38 tahun ni, baru ada rasa macam aku perlu berkawan, aku perlu bertukar-tukar pandangan. Dan di usia yang macam ni, Kak Bija rasa macam banyak benda yang Kak Bija boleh ceritakan. Somehow bila bercakap tu rasa puas. Betul. Rasa puas kan? Rasa puas dapat kita kongsi apa yang kita tahu. Betul. Orang kata yes, sis. Okay. So selalu, bukan selalu Mira je lah, kawan-kawan yang tepi-tepi pun selalu tanya, macam mana Kak Mira tu boleh move on daripada kisah sebelum ni. Kisah all out dia. Kita ambil kisah all out. Kak Mira ni kalau dia bercinta dia all out. Okay. Macam mana Mira? Macam mana move on First kali kita kalau kita dah rasa hati ni selalu sakit, kita dah let go lah. Sebab untuk tak mudah tau Kak Bija. Sebab memang ramai orang bertanya. Sebab orang duk healing lah apa semua tu kan, konon-konon lah kan. Tapi takkan boleh. Untuk melupakan tu memang susah. Tapi kita boleh mengorak langkah ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Sebab apa? Orang kita tak boleh genggam orang. Kita tak boleh genggam manusia. Kita tak boleh genggam manusia. Sebab manusia tu milik Allah. Masya-Allah. So kalau tak diambil orang, diambil Tuhan. Kalau tak diambil Tuhan, diambil orang. Macam tu. Masya-Allah. So orang kata bukan kita punya kan. So orang datang dan pergi. Jadi kita kena berlapang dada lah. Itu kunci. Sebab ujian kita dan Allah tu memberi yang terbaik. Ada hikmah di sebalik ujian itu. Walaupun kita jatuh macam mana pun, kita susah macam mana pun, lepas tu pasti akan ada sinar bahagia kita. Alhamdulillah. Masya-Allah. Kunci dia Mira, dia kena ada rasa redha. Yes, redha. Walaupun orang kata nak dapat tahap nak redha tu memang susah. Tapi satu juga macam nak tambah sikit daripada perkongsian Mira tadi tu. Ya Allah, suka perkataan tadi tu. Kita tak boleh genggam manusia. Sebabnya manusia tu milik Allah. Kalau tidak dirampas di orang, Allah lah. Maksudnya kita semua milik Allah. Kak Bija suka words tu, dan akhirnya kita akan mudah berlapang dada dan kita lepaskan aja. Betul. Konsep kebergantungan tu kepada Allah. Sebabnya mungkin itu yang bukan terbaik untuk kita. Betul. Untuk Kak Mira kan. Betul. Satu lagi kita jangan
duk stop. Ini memang masalah orang kita ya. Stop. Dia macam ada dah Mira berkongsi dengan kawan-kawan followers kan yang duk DM. Memang ramai lah orang selalu DM Mira tanya masalah-masalah ni sebab dah bercerai 5 tahun tapi still duk stalk ex-husband, sakit hati tengok ex-husband bahagia dengan wife baru yang dia tak kahwin-kahwin. So dia kadang-kadang benda tu kacau tau kita punya diri ni. So cakap kan dia tak sayang diri you ke? So benda-benda macam tu kita jangan tengok. Tapi dia jadi macam ketagih nak tengok juga. So benda-benda macam tu kita kena hindarkan. Jangan kan? Kalau kat bija pun memanglah kita syaitan mestilah hasut tengok kan. Tapi tak boleh. Jangan tengok. Macam Mira pun memang Mira block. Memang tak tengok. Block lepas tu Mira block. Lepas tu Mira memang berhubung pun kat WhatsApp lah dengan anak-anak. Dan memang kalau boleh memang tak mau ambil tahu apa yang jadi. You macam mana sekalipun tak apa. I tak kisah. I memang tak mau ambil tahu. Kita just pick up dengan kita je. Tapi susah benda tu ramai orang tak boleh buat. Tu cakap you kata you nak move on. I tanya you bila last you stalk ex you? Bila last? Mesti selalu kan? Takut kan. Tapi macam Mira jarang last stalk, cuma orang selalu bagi tahu lah. Memang banyak informer So macam mana Mira ialah kita tak mau tapi hampa orang supply the information. So macam mana Mira menjalani kehidupan tu? Macam nak marah tak boleh. Mira cuma macam tak apalah. Memang okeylah dia memang macam tu. Gitu je lah. Okeylah untuk dia. Macam tu je kita respon. Dan memang dia macam nak kata kita kena berlapang dada lah. Tengok orang lain bahagia pun kita kena okey. Macam tu je. Sebab itulah kehidupan kat bija kita tak boleh nak kontrol. Betul. So kadang-kadang bukan Mira je yang tak move on. Bukan Mira tak move on, bukan sebab Mira, tapi sebab netizen tak move on. Betul. Dia pun macam tak boleh terima. Even sampai sekarang kat kerja macam tak boleh terima you guys separated tu. Sebab kita orang punya memory. Memory. Ya sis. Kisah kita ya sis. Kita ada kisah kita tu kan kisah Mira dengan ex-husband. Semua orang tahu. Okey. Orang tahu apa yang kita lalui. Ada hashtag kan? Ya jangan. Ya sis. Masih ada ya. Ya sis. So macam semua orang tahu kisah tu. So orang macam tak boleh terima. Memang ramai kat bija yang tak boleh terima. So dia kata you all semua kena terima. Kena move on. Yang masing-masing mencari bahagia masing-masing. So jangan rasa benda ni sedih. Kadang-kadang sampai dia DM, saya mimpi kat Mira saya. Masya Allah. Takut. Kita macam tak apa. Awak jangan fikir pasal saya boleh dah. Ada awak fikir pasal awak je. Sebab orang tak boleh terima Dia macam ni. Kadang-kadang kita terlalu sayang kan. Kita terlalu sayang ke seseorang tu sampaikan dia punya personal life dia pun kita rasa macam kita dah macam devote kepada benda tu kan. Tapi penting untuk semualah untuk menerima yang ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah tarik seseorang pada dalam hidup kita tu bukan saja-saja, dan Allah wujudkan seseorang dalam hidup kita pun bukan saja-saja, bukan sia-sia. Dan mungkin ini yang terbaik untuk Mira dan untuk ex-husband Mira, dan always lah mendoakan satu sama lain. Semoga dengan doa tu Allah lapangkan hati. Nampak macam Mira, alhamdulillah kan. Sedang all out juga kerajaan ni. Dia macam menjadikan Nur Amirah yang sekarang. Alhamdulillah. Kan orang kata lebih kuat, lebih boleh bawa diri. Ceria lah tengok Kak Bija tengok. Of course. Tapi Kak Bija kena ingat walaupun apa yang jadi ni, kita never forgive and forget. Yes sis. Tentak ya sis, never forgive and forget ya. Never forgive. Tapi orang kata insyaAllah masa kita sentiasa berdoa lah pada Allah supaya Allah ni lembutkan hati kita sebenarnya. Sebab tak tahu nak katakan hati manusia kan. Tapi nampak Kak Bija nampak journey Mira tu daripada Mira dulu agak reserve tau. Kalau siapa yang mengikuti journey Kak Mira dulu, dia seorang yang reserve kan. Kalau my photoshoot pun cakap apa yang dia perlu sahaja, dan kehidupan dia betul-betul all out. She memang all out. Okay. Dia dengan pasangan dia sahaja, dan dia kurang kawan dulu. Kurang berkawan. So alhamdulillah, orang kata hikmah. Hikmah kan benda ni berlaku melalui ujian pendewasaan. So alhamdulillah Kak Bija nampak menjadikan seorang Nur Amirah sekarang ni, dan menjadi sumber inspirasi ramai wanita-wanita kat luar sana. Even Kak Bija sendiri pun satu, Kak Bija suka cara Mira
hijrah Mira tu, dia nampak sangat cantik. Hijrah daripada orang kata, mungkin sebab Kak Bija kenal Mira lah kan. So hijrah melalui pakaian pun Kak Bija pun selalu orang kata letak Mira. Jangan kita yang kena pulak sekarang. Kita pun tengah cuba kan nampak hijrah tu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lah, maksudnya Mira, Allah lembutkan hati Mira untuk menjalani ujian pendewasaan yang Allah susun cantik untuk Mira ni. Dan semoga Mira dan juga ex-husband Mira kan, dua-dua mendapat hikmah dia. Dan dua-dua sedang all out dalam kehidupan masing-masing. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Nampak lebih ceria. Sebenarnya Kak Mira Lampau ni yang perkenal sekarang ni lebih ceria daripada Mira yang dulu. Tambahan sebab tambah. kan ada orang Ya, cakap sis. pasal yang ibu tunggal yang Kak Bija tanya tu kan. Apa yang Mira dapat memang Mira rasa lagi lapang. Sebenarnya. Sebenarnya tak tahulah, Mira rasa macam lagi lapang, rasa lagi happy, rasa buat apa saja. Wah, bukanlah maksudnya sebelum ni kan kita ada komitmen dengan suami. So kita nak buat apa-apa semua banyak benda yang terbatas. So bila ni kita rasa tak tahu, rasa lapang. So jangan risau ya ibu-ibu. Wah, ibu-ibu di luar sana jangan rasa pening. Dia mungkin situasi tu bila kita sedang menjalani toxic relationship. Okey, Kak Bija tak nak nanti netizen cakap, oh Kak Mira ni ajak semua orang jadi macam dia ke? Tak nak. Bukan. Bukan. Kita faham. Kak Mira cuma nak memberi yang kata nasihat lah kepada sesiapa wanita yang sedang menjalani kehidupan ataupun toxic relationship. Okey, kita kena fikir diri kita juga. Sayang diri kita, baru kita all out untuk pasangan kita. Macam tu. Alhamdulillah, macam Kak Bija pun sekarang alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ada suami yang sangat supportive kan. Tapi jauh daripada sudut hati Kak Bija ni, Kak Bija selalu berdoa lah pada Allah. Katakan, ya Allah, andai satu masa nanti suami aku yang aku sayang ni kan, sama ada kau ambil, okey, kau ambil berpisah hidup ataupun berpisah mati kan, kau aturkanlah sebaik-baik keadaan untuk diriku, okey. Dan semoga kau sentiasa bersama dengan kehidupan aku akan datang. Itu yang Kak Bija selalu doa. Sebabnya takut Mira, sebabnya ramai orang cakap macam takutlah nak jadi single mom, takutlah nak menjadi seorang wanita yang berdikari. So kita nak cakap tu tak boleh nak ni, you all kena tengok contoh wanita-wanita yang dah melalui. So hari ini, that's why hari ini podcast Sis Kak Bija bawakan Kak Mira untuk cakap. Okay, Kak Mira antara orang-orang yang layak untuk cakap. Sebabnya benda ni kita akan lalui. Dan pun jangan risau sebab kita ni Allah ada. Ya, konsep kebergantungan itu penting. Orang kata apapun kita mengadu dengan Allah, Allah pasti bantu kita. Kadang-kadang kita tak rasa, tapi sebenarnya memang Allah akan bantu. Alhamdulillah sebab yalah kita tak nampak tau. Tapi Allah bagi kita kesihatan yang baik. Allah bagi kita tenaga yang baik, tenaga yang banyak untuk kita ingat kita yalah pergi sana sini ambil anak, bangun pagi-pagi kan. Benda tu perlukan energi. Tapi Allah bantu. Alhamdulillah. Kan siapa sangka kan kita boleh hadap kehidupan yang penuh pancaroba ni kan. Alhamdulillah. Kalau kita berhenti sekarang, kita tak tahu apa sebenarnya yang hadiah yang Allah dah sediakan untuk kita kat masa depan. Betul. Itu sebenarnya. Itu kita kena fikir. Itu nanti Kak Bija akan ulas pula. Sebab Kak Bija dulu pun pernah juga melalui yalah, kita tidak diduga melalui hubungan macam ni kan, tapi Kak Bija dalam perniagaan. Pernah jatuh terduduk. Betul. Terduduk teruk. Mira pun tahu tengok Kak Bija punya orang kata liku-liku perjalanan. Pernah rasa nak stop Mira pernah rasa nak stop, dan akhirnya alhamdulillah masih lagi berada dalam industri yang Kak Bija lalui dah 13 tahun ni. Kalau Kak Bija stop hari tu, Kak Bija mungkin tak dapat merasa apa sebenarnya yang Allah dah nak bagi susun jalan Kak Bija. So itu nanti sekejap lagi kita ulas kemudian. Mungkin Mira pula boleh tanya Kak Bija sekejap lagi kan. Alright, so lepas ni kita nak masuk cerita sikit tentang kecantikan. Okay, so stay tune. Okay, jangan pergi mana-mana, duduk kat sini. Podcast, okay, Sis Bija Rinas bersama Nur Amira.
Okey, kembali lagi kita di dalam rancangan. Okey, taklah. Okey, podcast Yes Sis Pijaminas bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini. Okey, Kak Mira apa? Okey, tadi kita dah bercerita lah. Tadi kita cerita pasal isu-isu berat sikit lah kan. So sekarang ni kita nak cerita tentang kecantikan Mira. Okey, soalan ni bukan setakat netizen Kak Mira saja nak tahu. Kak Pija sendiri pun nak tahu. Okey, macam kita selalu tengok Mira setiap hari cantik, setiap hari lawa, setiap hari make up. Kan sampaikan netizen kata macam mana Kak Mira jaga make up tebal. Kalau hampa tengok sebenarnya depan tak adalah tebal mana pun. Dia dah memang putih sebenarnya hampa kan. Lepas tu Kak Mira rasa macam buat kening sikit kan. Pakai foundation sikit. So macam tapi nak juga tahu. Okey, macam mana? Sebabnya Mira kan busy the whole day. Macam mana Mira mengekalkan atau kerajinan bersiap tu. Lepas tu at the same time Kak Mira juga menjaga solat. Jaga wuduk macam Kak Mira jujur Kak cakap kan. Kalau macam ada hari tu photoshoot dah bersiap tu kita rasa macam ya Allah jangan duduk dekat kat aku kan. Suami pun jangan duduk dekat nak menjaga. Tapi sebenarnya boleh je terremove kita ni balik. Macam mana Mira? Tolong jawab sikit soalan tu. Yes sis? Yes sis. Sebenarnya kan benda ni ramai orang memang akan menjadi tanda tanya. So ramai orang macam curious kan nak tahu kan. So macam Mira actually nak cantik ni kena gigih je. So macam Mira yang orang sentiasa make up, everyday make up, ada je masa yang memang tak terjaga wuduk. Sebab apa? Sebab kita rasa kita boleh balik awal. So tak ada wuduk waktu tu. Rupanya balik lambat. Tapi macam mana pun Mira kalau keluar Mira akan bawa kita punya make up. Dia tak nak kereta. So kalau tak ada wuduk memang remove. Lepas tu lepas mayang, make up balik. Tapi side je Kak Bija. Minit sebenarnya yang ni make up yang lawa-lawa gini ni. Ni Mira make up sendiri tau. Kat sini dalam setengah jam, bagi masa setengah jam untuk kita solat. Lepas tu kita remove make up, solat. Lepas tu make up balik setengah jam lah. Setengah jam lah dia untuk diri tu, sendiri. Tak adalah macam teruk sangat pun. Kalau kita keluar kawan pun kita akan cakap, tak apa you pergi dulu. Nanti I call you. Macam tu je. Sebab benda-benda macam ni dia kena rajin je Kak Bija. Kalau kita ni 1001 alasan. You takkan boleh cantik you. Dan you jangan samakan kita dengan diri you. Macam orang takkan sama dengan you. Contohnya orang kata, I tak boleh. Kalau you tak boleh, jangan kata I tak boleh. I boleh je nak make up balik lepas mayang. Dan I suka. Sebab bila I make up, I enjoy. Kita bukan macam make up sebab terpaksa. No, kita make up kita rasa happy. Kita buat benda yang kita suka. So tak ada alasan pun. Tapi kalau selalunya kita memang akan jaga wuduk lah. Selalunya tapi ada je masa-masa yang tak terjaga. So maksudnya setengah jam lah. Ni Kak Bisha memang ni juga nak tahu. Kan ya ke sis? Ya ke sis? Macam tanya Hana. Banyak je kali make up balik lepas wuduk, lepas solat. Lepas tu jagalah solat kan. Dah tahu nak lama lagi kan. Jagalah. Zuhur nak ke asar tu lah selalunya macam kalau macam dah Ismail dah batal kan Soho tu, Kak Bisha akan try to jaga sampai asar tu supaya tak ni lah tak kena remove balik. Faham? Tapi itulah Kak Bisha memang teringat tahu. Tengok macam Mira ni berapa minit dia bersiap. Punya setengah jam je solat kan. Solat remove makeup, lepas tu makeup balik. Pakai tudung semua memang setengah jam. Memang set je. Tapi mungkin sebab dah biasa praktis ke memang Mira ni buat kerja laju. Memang kita jenis yang cepat-cepat. Dan buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita suka. So tanya Hana. Hana lagi. Okay, Hana. Kita memang jenis yang kalau bawa kereta pun tak ada laju sangat kan, tapi laju juga. Memang jenis jalan pun laju, tapi Hanum Subri jalan lagi laju lah. Dia lagi laju? Lagi laju. Tapi jalan lagi laju betul? Mungkin, tak boleh lah. Cumanya memang kita sentiasa mengejar masa kan. So, make up pun laju. Kalau kita nak cantik boleh, tapi jangan sampai buang masa. So, kita cantik, kita laju lah. Lepas hari-hari make up kan Bija? Dah, macam tu. Dah tahu dah nak nak kena tak ke mana. Cuma kalau pejam mata tak boleh lah. Stick kena. So setengah jam je sebenarnya untuk diri sendiri. Anggaplah buat benda tu macam untuk diri sendiri. Pakai tudung elok-elok. At least kan macam tak pucat lah Kak Bija. Kak Bija macam suka nak cakap macam kita jaga penampilan kita. Betul. Dan kita sangat selalu dengar cakap macam alah suami kita pun tak kisah. Tapi mata tengokkan Kak Mira lalu dia kan mata macam ni. Macam tu kan. So
dia lumrah lah kan seorang lelaki. Betul tak? Betul tak abang? Betul tak abang? Kan lumrah lah orang lelaki kan. Tapi depends juga. Ada lelaki yang suka yang simple. Betul, natural. Ada yang suka yang boleh menerima macam kita lah. Kita cakap kita macam Khadijah pun kan bersiap pagi kan, macam mana siap anak lagi. Sampai Yusuf tu dia dah tahu dah ibu dia pegang make up tu, duduklah di tepi kita. Khalid lah dia tengok juga macam tu. Dah memang faham. Kak Bijah biasa pagi tu lah. Tapi kalau macam tengah hari tu, kalau aku dah remove tu, aku dah malas dah Mira. Kan? Buat kening tu wajib Mira. Sebab Kak Bijah jenis tak ada kening. Tu rahsia dia. Rahsia macam tak ada kening. Bila tak ada kening tu kan takut pula staff tengok kan. Macam alien pula bos ni kan. So memang kena buat. So sebenarnya ada push factor sebenarnya. So kalau you rasa you duduk rumah you tak perlu bersiap, you fikir macam ni sesekali bila kita bersiap kan, husband kita balik, bersiaplah light gitu kan, mesti dia akan rasa macam happy dan dia tengok isteri aku still lagi ada masa. Betul. Untuk menjaga penampilan. Dia tak nafi lah, tak payah nafi sebabnya tak payah kata lah kan, apa yang ada tak boleh. Kan? Sebab apa tadi? Yes sis. Kan? Tak boleh nak, kita tak boleh lari daripada suami kita kat luar, bertemu juga dengan orang-orang yang orang lain. Orang yang bersiap lebih. Kan? Itu lumrah. So kita sendiri fikir macam mana kita nak nampak elok. Sebenarnya kata sebenarnya nampak elok dan bersiap. Kak Bijah faham. Banyak juga bacalah cerita-cerita kan, macam mana nak dan kan, jaga anak, lagi anak balik sekolah. Tadi kan Kak Mira yang macam ni make up macam ni pun 30 minit. Apatah lagi kalau kita yang sekadar pakai bedak compact powder. Betul. Letaklah lip tint sikit kan. Bubuh pakai lip matte pun bagi rasa nampak ada seri sikit. Dan pakai baju elok sikit. Tak dinafikan. Kadang juga koyak tak nak lah. Kak Bijah pun kadang-kadang kat rumah kan pakai juga baju-baju kelawak tu. Tapi sebab husband saya tak suka. Mira memang tak pakai, tak reti. Sedap sis. Sedap pakai baju. Tak reti. Memang tak reti. Husband saya tak berapa suka. Abang Biji tak berapa suka. Dia kata macam kenapa nak pakai baju kelawar? Macam tu kan, kenapa nak pakai baju? Dia selesa. Tapi pada dia baju kelawar tu dia pakai at night saja. Jangan nak pakai waktu-waktu siang gitu kan. So Kak Bijah tahulah. Tapi bila Kak Bijah setiap siap lah satu hal kan pakai baju elok, nak pergi mana pula ni? Dia tanya kita pula lagi kan. Kalau rasa nak bawa berjalan, jom lah. Macam tu. So dia pun rasa macam okey lah. Akhirnya dia pun rasa macam okey, isteri aku ni sebenarnya dia ada je masa untuk diri dia. InsyaAllah mungkin bila kita ada rasa nak berubah, nak bersiap macam tu, mungkin kita melalui fasa-fasa tu kan, mungkin dapat memulihkan balik hubungan suami isteri. Kan, suami tengok, sebenarnya isteri aku pun cantik macam sebelum-sebelum ni. So why not? Why not? Kita pun start pada hari ni. Fine, tak nak jadi macam Kak Mira. Ramai je Kak Mira baca macam Kak Mira tu makeup tebal lah. Betul ke sis? Betul ke? Ya sis? Betul. Memang tebal pun, tapi cuba Kak Bijah kan nak makeup sensible. Tak boleh lah. Sebab itulah Nur Amira kan. So you pilih yang mana you selesa. Itu sebenarnya selesa tu yang penting. So tak perlu pun nak ikut-ikut orang. Okey, Kak Mira ni sebenarnya dia keluar banyak urusan-urusan dia. So biar apilah kat dia kan. Dia lalu baca dekat IG story Mira tu kan, Kak Mira ni makeup tebal lah. Biar apilah kat Kak Mira. Dia bahagia cara dia. Yalah, tengok sebab itulah kalau you ambil gambar dengan I extra. Kan, so kunci dia jadi yang kita selesa. Sekurang-kurangnya sebagai seorang perempuan, kita nak tampil elok. So dia cantik tu dia sangat subjektif. So sekurang-kurangnya kita menjaga penampilan diri. Itu nampak lebih yakin. Yes. Macam Mira kan, Kak Bijah faham ya, Mira ada ambil suplemen kan. So boleh start. Start. Suplemen apa nama Mira? Mira memang ada suplemen sendiri lah, Kyra Glim tu. So memang everyday lah kita amalkan untuk kita punya tenaga juga, untuk bagi kita lagi jaga skin lah. Sebab kita ni perempuan kan, hormon pun turun naik kan. Apa Kyra Glim? Kak Bijah pun rasa nak ni jugalah. Dah umur macam ni kan, dah keluar-keluar dah. Kan. Kak Bijah muda lagi lah. 38 sis. Muda. Kan? Dah lagi 2 tahun dia nak masuk 40. 30-an masih muda. 40-an pun. Kan. Kita muda. Kita semua masih muda. Itu number saja, ya Allah ya Tuhan. Tak mahu aku tua. Tak boleh So penampilan kita kena jaga, suplemen juga kena ambil. Yes.
Mahal tak Mira punya Tak, murah produk je tu? dalam RM45. Oh, RM45 tu tahan berapa lama? Sebulan kalau makan saya sebiji lah. Tapi kalau makan 2 biji satu hari, tahan setengah bulan lah. Okey, so kita ambil lah RM45 itu sebulan. Satu hari tu nak cantik berapa ringgit je Mira? Tolong kira Sat, RM45. RM1 lebih, RM2 lebih. Apa? Dalam tu dia boleh bertahan 30 biji lah. 30 biji. Dalam RM1.25. Lebih kurang itu. So modal untuk tampil sihat, bertenaga dan juga cantik RM1.25. InsyaAllah dengan minum air masak. Air kosong. Air kosong tu memang kena minum. Kita makan suplemen kan, tak makan kita memang kena minum air kosong banyak. Cut sugar nampak. Walaupun kita selalu je hari-hari sugar tapi tetap cut sugar. Selang lah. Mungkin yang mana-mana baru mengenali Kak Mira, nanti boleh tengok. Boleh tengok IG Kak Mira. Apakah produk yang Kak Mira makan. Boleh baik kita kena share. Betul. Kan? Kita takkan nak cerita benda-benda Kak Mira pergi shopping bag ke apa benda kan. Benda-benda baik pun kita kena tunjuk juga. Kak Mira pun ada jual foundation juga apa? Ada foundation. Kan? Yes. So lip matte ada tapi dah habis lah lip matte foundation. So saya bawa ikon wanita yang sesuai pada hari ini. Selain daripada cerita-cerita, kongsi pengalaman, Kak Mira pun ada beauty tips dia sendiri kan. Alhamdulillah Kak Mira pun selalu follow tengok Kak Mira makeup live kan. Apa jangan lupa masuk live TikTok Kak Mira dia selalu tunjuk tutorial makeup dia. So belajar kat situ macam mana kan. So kita tak boleh jadikan macam Kak Mira tapi kita mungkin boleh menjadi lebih better. Yes, right. Nampak kadang-kadang ada orang selalu komen tau. Kak Mira bila I tengok you bersiap apa jadi nak bersiap. So kita bawa satu semangat untuk orang ni jadi rajin ke? Alhamdulillah. Bukanlah rajin tapi macam look presentable lah kan. Pakai baju cantik, itulah dia Nur Amirah. Makeup cantik, baju cantik, semuanya cantik. Alhamdulillah. Inilah dia orang kata daripada sebelum ni sebalik ribut ada pelangi. Daripada seorang introvert, alhamdulillah menjadi seorang yang lebih ceria dan lebih banyak manfaat. Kak Bija tak pernah sangka Nur Amirah menjadi seperti ini. Tak adalah Kak Bija. Tak pernah sangka Nur Amirah boleh menjadi seorang yang boleh memberi inspirasi kepada wanita. Seriously. Janganlah kita yang mengidolakan Kak Bija Sesama mengidolakan. Okey, tapi Mira pun ada kelompok-kelompok followers Mira juga. Okey, dan alhamdulillah di samping menjadi diri kita sendiri, kita dapat memberi manfaat pada orang lain. Itu sebenarnya prinsip yang kita kena letak dalam diri kita ni sebagai seorang perempuan. Kita kena juga memberi manfaat. Kita boleh share manfaat dengan orang lain, insya-Allah banyak sangat benda-benda baik yang Allah akan aturkan untuk itu. Betul. Insya-Allah. So mungkin Mira ada lagi tips-tips kecantikan ataupun kesihatan yang nak share? Satu tidur kena cukup Kak Bija. Tidur. Kak Bija pun walaupun bekerja tapi janganlah tidur tu penting lah, at least 6 jam. 8 jam kan sering orang kata kan. Tapi ya 8 jam tu kan kita tak sempat nak sampai 8 jam. 6 jam pun at least okey lah. Tidur awal lah. Tidur awal, bangun awal. Jam berapa Kak Mira tidur? Kita pun tak naklah betul-betul ni kan. Tapi 11 tu kira 12 tu paling lambat lah. Dah gone dah. Tak boleh kalau scroll pun. Kebaknya malam-malam kadang tengok Kak Mira live. Tapi sekarang dah kurang dah. Sebab memang dah set lah mind kena tidur awal. So kita akan bangun pagi dengan lebih cargas, ceria. Dia macam dunia ini aku yang punya. Betul Kak Bija sebab tak tahu nak kata ramai orang tak nampak tidur tu penting. Sama. Betul tak? Sebab apa? Sis. Fikir sis. Fikir apa? Buat kerja, cari duit. Ada duit tu mai, tapi kita kena jaga kesihatan kita. Cari duit banyak-banyak pun tidur tak cukup, lama-lama sakit, tak sihat kan. Nak bangun untuk anak-anak lagi. Nak bangun solat pun jadi macam lemah. So tak tahulah kita dah makin berusia meningkat lebih matang ni, tidur tu penting. Mungkin zaman-zaman muda kita tak jaga kan tidur, time study kan. So sekarang ni kena jaga tidur. Sikitlah Kak Bija nak share sikit kan lepas balik pada haji tu, masa kita dekat sana tu memang alhamdulillah lah Allah rezekikan untuk bangun tahajud. Tidur tak cukup tu tak apa sebab beribadah. Okey, alhamdulillah dan memang Kak Bija doa banyak ya Allah katakan apa yang benda-benda baik yang dipraktiskan di tanah suci ni semoga berpulang pun berlaku. Betul. Ataupun jadi continuous lah. Alhamdulillah tapi betul lah tidur tu Kak Bija
try tidur awal kan. Bila tidur pukul 10.30, pukul 11 tempatnya anak balik tuition pukul 9.30 ke 10. Ayolah kita tidur dulu pada depa kan. Balik daripada haji tu Kak Bija cuba ubah time tidur. Alhamdulillah dapat tidur pukul 11. Set alarm. Alarm tu tulis siap tahajud. Okey. Tak tulis siap pukul 4.30. 4.45. 5 cukup. Snooze tak? Semua dia akan berbunyi tu kan supaya yang bangun. So alhamdulillah sebelum tidur tu tepuk bantai. Betul. Ya Allah kata kan kejut untuk bangun solat tahajud. Betul. So bila Kak Bija melalui proses bangun tu memang kita rasa macam tidur tak cukup. 11, 12, 1, 2, 3, 4 dalam 5 jam. So dapat praktis benda tu, alhamdulillah lah sebenarnya. Cuma Kak Bija masih dalam proses, masih melalui proses tu kan. Lepas subuh tu rasa mengantuk. Sepatutnya lepas subuh tu jangan tidur. Betul. Kan? Lepas tu mengantuk. Lepas subuh tu yang setan lagi nak. Yang itu. So Kak Bija tengah dalam tune lah, tengah mencari tune balik. So alhamdulillah Abang Binti kata okey, lepas subuh yang tidur ikut dia pergi gym. So kita nak tak ada aktiviti lah. Betul. So sebenarnya tak mustahil lah sebenarnya kalau kita tidur awal. Kita nak fokus kita tidur awal supaya aku boleh bangun tahajud. Betul. Itu salah satu antara marketing langit. Antara marketing langit, lagi orang yang berniaga ni. Banyaklah macam-macam marketing yang kita buat. Marketing tu, marketing ni kan. Tapi kita jangan lupa marketing langit. Okey, Kak Bija dapat ilmu ni masa dekat haji. Ustaz cakap kata jangan lupa juga kita buat marketing langit. Okey, marketing langit ni maksudnya kita bangun solat tahajud kan, minta pada Allah mudahkan apa sahaja hajat-hajat yang kita inginkan, bangun. Sebabnya kita lagi macam bos ni, kita tak ada bos. Bos kita hanya satu saja. Kan? So duha jangan lupa. Kalau orang lain staff masuk kerja pergi punch card kan, dia pergi jumpa supervisor di bawah dia. Kita siapa bos kita? Jadi kita mulakan dulu kehidupan kita dengan solat duha. Itu adalah cara kita berjumpa dengan bos kita. Doakan staff-staff hari ni supaya dapat ilham yang baik kan, dapat kerja elok-elok, menjadi satu ibadah pada mereka. Itu doakan. Dan malam tu kita me time pula. Kita boleh berapa jam setiap hari tu boleh ber-me time dengan kawan kan. Bila kita nak me time start je 15 minit tak habis weh. Tapi kalau belum itu kalau doa ringkas lah. Tapi sebenarnya bila Kak Bija tengok kan, sebenarnya start je. Kan? So selebihnya tu kita nak berdoa, nak mengaji tu terpulang pada kita lah. Tapi alhamdulillah lah Mira bila sebut pasal jaga tidur tu kan, banyak manfaat juga sebelum ni. Dulu Kak Bija memang sangat obses dengan kerja sampai kata tengah malam buat kerja juga. Itulah macam, tak tahulah, maybe macam Mira sebab Mira pernah sakit kan, Mira bisa kena vertigo. So benda tu Mira tahu ke? Ya ke sis? Ya ke sis? Ya sis. Kami tak tahu. Ingat kami tak pernah sakit. Vertigo tu last year waktu kena kan. So macam salah satu sebab maybe stress. Itulah kadang-kadang benda tu orang tak tahu apa yang kita lalui kan. So sebab stress, so maybe tidur tak cukup juga. Mungkin tidur tak lena ke, banyak memikirkan. So bila dah kena macam tu, Mira rasa diri kita penting juga untuk rehat. Sebab kalau kita sakit, kita nak beribadah pun kita tak larat. Betul. Kita memang tak ada nak buat apa kan. So waktu kena tu kita macam belajar waktu tu IG pun tak boleh tengok phone pun tak tengok. Allah, ada teruk sangat memang. Kenapa kami semua tak perasan? Kami sebagai netizen tak perasan ni. Waktu tu raya kedua last year. So memang teruk. Dia sampai dia berpusing. So merangkak ni jalan. Ketuk pintu bila Abah macam waktu tu kat Alostak. Memang Allah tu dia semua benda jadi ada hikmah. Jadi kat Alostak. So mama dengan Abah pun, kenapa ni? Waktu tu 5 pagi kita bangun jaga ke 5 pagi macam, rasa macam pusing ni. Aku nak mati ke ni? Waktu tu tak tahu nak rasa macam mana. Rasa macam, ya Allah, lepas tu pergi dengan rasa dengan muntahnya. Lepas tu pergi ketuk pintu Abah. Macam, kenapa ni Abah? Abah ingat darah naik ke apa pening kepala kan. So memang orang kata ke 8 pagi tu pergi hospital, pergi KMC waktu tu kat Kedah. So dapat ambil ubat semua, memang rehat 3-4 hari jugalah. 2 minggu nak recover Tak boleh bawa kereta, tak boleh buat apa. Jalan melelong Kak Bija. Kalau jalan ni tak stabil lah kat memang. Vertigo ni bukan satu penyakit yang biasa punya. Dia actually sekarang ni memang ramai orang jadi. Masya-Allah. Tak tahulah kenapa kan, tapi Mira pun dah ada pengalaman tu. So kadang-kadang sekarang ni kalau tidur tak cukup pun memang dia akan jadi. So Mira kena rehat sat, kena macam duduk tegak. Dia tak boleh macam tu, dia kena macam tegak. Dia adalah cara rawatan dia macam dari segi fisio kan. Tapi kita kena tapi Mira tak ada masa nak pergi buat. So far dia macam okey sendiri kan. Tapi
itulah untuk diri Mira kena jaga kita punya. Lepas tu tak boleh stres. Kalau stres pun macam masalah tinggal di tepi, tak boleh fikir sangat. Itu pun salah satu faktor lah yang Mira sedang menceriakan kehidupan Mira. Itu kita enjoy je. So mungkin daripada sesi podcast ni ramailah orang perlu mengambil kesedaran untuk jaga kesihatan. Vertigo ni selalu berlaku pada wanita je ke atau lelaki? Lelaki pun ada. Dia Kak Bija kan kurang ilmu tentang vertigo ni. Mira pun tak tahu. Mira pergi tahu Mira pergi sakit tu orang tanya, "Biasa kena vertigo ke?" Saya cakap, benda tu aku tak tahu pun. Bahaya Kalau bayangkan waktu tu kita dengan muka macam ngapa lagi PKMC kan. Sebenarnya ada flow saya nampak Kak Mira semoga Kak Mira pasal. Malunya. Bayangkan ni Baldi pegang tau duduk atas wheelchair tu. Dia pegang Baldinya. Allah bagi. Siap muntah sekali. Muntah. Mira memang tahap teruk. Setengah orang dia tak teruk macam tu. Tapi Mira memang teruk. Ya Allah, sampai dia panggil masuk dalam. Tidur kat katil. Sebentar nak tunggu. Sebab raya, ramai orang jumpa doktor. Tu yang macam, tak tahu nak kata Kak Bija. So apa rawatan dia sebenarnya kalau yang dah ada simptom-simptom vertigo ni? Dia macam pening Dia pening dia pusing. Pusing. Dia bukan pening saja tau Kak Bija. Dia macam, ni, kan benda ni semua pusing. Ya Allah, tak tahu nak kata. Memang tak stabil. Masya Allah. So kena jumpa doktor lah. Jumpa doktor lah. And then kena rehat. Rehat yang penting Rehat 2 minggu jugalah Mira nak okey. Lepas tu dah okey tu memang kita macam tak mau sakit lagi. Minta doa kepada Allah, tak mau jangan lebih sakit. Sebab kita jaga anak. So kita kesana sini bawa kereta. Betul. Nak drive pun tak boleh lah. Memang tak tahu nak kata. Tapi Alhamdulillah lah. Menjadi sihat itu mahal. Itu ada duit banyak mana pun tak sihat, tak ada gunanya. Betul. Ya Allah, Masya Allah. Betul. Itu memang Kak Bija sokong lah. Apa-apa pun kita jaga kesihatan. That's why kita kena selalu berdoa kepada Allah lah. Kurniakan kesihatan yang baik, kesihatan yang berpanjangan, terutamanya untuk melakukan ibadah. Betul. Sebabnya setiap hari apa benda kita minum pun ibadah, kita bercakap pun ibadah kan. So kalau dah mai vertigo tadi, tak boleh buat apa dah. Tidur je. Masya Allah. Lepas tu dalam bilik yang gelap. Waktu tu kan raya, so kawan-kawan mai tau. So kawan-kawan macam, kami mai tengok hang ni, takut hang tak bernyawa dah. So macam, sebab senyap sepi. Lepas tu tanya dia pun call mama lah. Sebab tu memang plan pun nak beraya dengan dia semua. So dia pun mai tengok, kenapa ni Mira dengan sebab kawan-kawan doktor. So dia pun tengok ubat-ubat yang kena rehat ni, rehat. Tak boleh buat apa, rehat. Masya Allah. Lepas tu macam ya Allah, sedih waktu tu. Macam Allah ni duga, kita rasa banyak sangat benda yang Allah duga tapi kalau tak ingat lagi tak tahulah kan. Mungkin Allah sayang kita. So bukan mungkin, Allah memang sayang kita. Allah memang sayang kita. Belajar banyak benda. Kita reflect balik diri kita. Alhamdulillah. Kan? Netizen ramai tahu tak ni? Ramai juga yang tahu sebab ramai juga yang tanya. Dan ramai juga yang memang tanya pengalaman. Sebab ramai yang jadi juga Kak Bija. Masya Allah. Kak Bija nak kena check lah. Apa simptom dia? Dia memang tak tahu. Dia berpusing macam tu saja. Bangun pagi ke 5 pagi tu minta jaga terus macam pusing. Memang pelik sebab kita pun tak ada simptom apa-apa kan. Tak rasa kan. Pemilik duk fikir, kau makan banyak sangat raya pertama ni. Kan raya pertama kita makan semua benda. Betul tak adalah dia memang unexpected. So siapa-siapa yang ada pengalaman yang melalui penyakit vertigo ataupun sedang melalui yang dah pulih daripada vertigo, boleh komen nanti dekat petikan yang ini. Komen lah macam mana you all menghadapi vertigo. Kak Bija rasa macam sangat interesting sebabnya dia melibatkan stres. Kan? Kita orang perempuan zaman sekarang ni memang stres kerja, stres jadi cantik, stres jadi influencer. Semua stres lah kan. So mungkin you all boleh share juga kat komen, ruangan komen macam mana. So at least daripada pengisian podcast hari ini kita dapat share manfaat kan. Buat tadi cerita-cerita tentang isu-isu berat. Betul. Hari ini kita bercerita banyak tentang isu ni. Kesihatan. Alhamdulillah kan. Memang inilah memang niat Kak Bija pun. Podcast yang Kak Bija buat. Ya sis Pijaminas ni sebenarnya kita nak berkongsi pengalaman, berkongsi kisah suka duka. Boleh cerita apa benda pun. Dan kita sambil tu kita nak mengenali sebenarnya, nak mengenali figura kesayangan ramai kan. Sahabat-sahabat baik Kak Bija ni, alhamdulillah, insya-Allah. Kita advise kejap, okey. Lepas ni kita ada satu lagi soalan sebelum Kak Bija dan Kak Mira tamatkan sesi podcast hari ni. Okey, so stay tune, tunggu. Okey, right. Okey, kembali lagi. Okey, bersama Yesis Pijaminas. Okey, Kak Bija ni dah
dah nak ayat akhir dah ni. Dah setentu macam tak cukup. Kita tak boleh sepanjang hari boleh cakap. Inilah dia Kak Mira yang you all kenal. Okay, so bila dah soalan hujung-hujung, dia mesti kena soalan panas sikit. Panas. Sudi ke sis untuk menjawab soalan panas Kak Bija ni? Sudi insyaAllah. Okay, so kita dah cerita banyak tentang pengalaman lalu. Kongsi pengalaman juga sebagai seorang ibu tunggal, kecantikan, kesihatan. So sekarang ni lah jeng Tengok muka Kak Bija pun macam jeng gitu kan. Untung siapa yang tunggu podcast ni sampai akhir kan. Okay, so nampaknya semakin bahagia kan. Semakin bahagia. So bila Nur Amirah dah all out ni, insyaAllah lah kan. So dah ada perancangan. Perancangan. Nak tanya pun takut. Kan? Macam mana perancangan di masa akan datang? Dah ada ke yang mula nak berkongsi rasa bahagia dengan Mira tu. Okey, ya sis bersama Bija Bina. Soalan panas pada pagi ini minta Kak Mira share dengan kita semua. Memang alhamdulillah memang bahagia. Wah, tak adalah bahagia. Kata Allah bagi rasa yang kita rasa macam mana? Happy kan, senang, selesa. So Mira memang ada mengenali seseorang, tapi orang yang Mira kenal ni lama dah actually kenal. Sebenarnya? Sebab daripada zaman UiTM. So kawan zaman 2011 pun, 2011. Lama, cumanya mungkin Allah nak temukan kembali. Mungkin kita tak tahu kan jodoh ke, kita tak tahu, Allah alam. Harap-harap jodoh lah kan. InsyaAllah. Kalau tidak, nak kahwin dengan siapa pula? Tapi yes sis. Tapi Kak Bija doa lah. Perancangan nak kahwin tu insyaAllah pasti ada. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang Mira ni kalau ikutkan memang dah give up dah Kak Bija. Sebenarnya kita dah memang malas. Malas dah untuk berfikir pasal kita boleh je hidup sendiri. Kita dah selesa sebenarnya hidup macam ni. Even kawan Mira pun bila dia tanya, yang rasa macam tak ready untuk berkahwin lagi. Contoh berkahwin kan, so tak ready sebab selesa lah sekarang ni. Memang selesa. Bahaya kan? Tapi memang selesa. Macam tak ada berat kepala ni. Tapi bila kita tengok orang bersweet-sweet, kita pun ada rasa juga kan? Ni nak berumah tangga. Tapi kita takut juga. Fobia tu ada trauma. So kadang-kadang bila kita tengok baca pengalaman orang, kita tak tahu kan ke depan ni macam mana, Allah nak bagi macam mana kan. So Kak macam doa lah. Tapi hati ni dah memang terbuka lah untuk mengenali, menerima cinta baru. Yes, untuk ke next step. Kita memang dah prepare. Cuma takut tu takut juga kan, sebab manusia. Actually sebenarnya sebagai orang yang terdekat juga dengan Mira pun, kita orang pun kawan-kawan kan, kita pun duk berasa macam kita nak yang terbaik sebenarnya untuk Mira. Kita nak yang terbaik untuk Mira. So Kak Bija selalu mendoakan setiap orang yang Mira pilih tu adalah yang Allah kirimkan untuk Mira. Gitu, doakan. Lelaki kiriman Tuhan. Lelaki kiriman Tuhan. Mak dia bagi lelaki kiriman Tuhan, Mak Datuk. Okey, siapakah? Siapakah lelaki kiriman Tuhan itu? Okey. So tadi Mira dah cakap Kak Bija baru tahu yang Mira dah kenal lama. Kenal lama. Kawan. Actually memang so Mira rasa macam dia tu memang suka kat Mira dari dulu lagi. Confident. Sebab apa? Kami kenal macam ni Kak Bija. Dia junior setahun. Okey. Setahun pula, satu sem. So Mira study sama-sama finance kat UiTM Aram. So bila ada kawan tu, dia kena masuk kelas yang bawah sikit, bawah satu sem. So dia kata, Mira, ada buku tak? Yang tak guna sebab aku punya kawan nak pinjam. Kita kan jenis yang baik kan. So kita pun bagilah buku kita. Tapi kita tak tahu buku kita tu siapa yang nak pinjam. Ya Allah. Tapi tu kan dia macam, tapi Kak Bija tulis tak nama kat buku? Tulis nama dengan nombor phone. Tulis tak? Nombor phone tak ada lah sis. Mira tulis nombor phone. So sebab kenapa sis nombor telefon tu sis? Sebab takut hilang. Kalau hilang orang tu boleh contact balik. Make sense. So kita memang setiap kenapa tak tulis nombor kelas aja?
Loh, kalau Sun kan mana ada kelas pun. Oh, betul juga jawapan tu. Yes, So memang ya, semua buku sis. Mira memang Mira tulis nama dan nombor phone. Ah. So bila macam tu, ini bila dia tengok kita, ada kawan Mira tu cakap lah, dia kata sini, kawan dia kata, oh tu lah buku tuan buku yang kau pinjam macam tu. So dia pun tengok, dia mesej kita. Dia macam terima kasih. Kita tak tahu lah, tu kita tak ingat. Dan lepas tu kita pun macam reply lah, okey sama-sama. Sebab tu kawan je. So berkawan, dah memang kawan lah. Tapi mungkin dia pun kena ingat kita kot, sebab tu dia mesej kita kan. Masya Allah. Tapi dia cakap, eksklusif cerita ni, Masya Allah. So dia macam, you tulis nombor phone. So maksudnya you nak soal mesej lah. Dia pula kata macam tu. Betul lah. Betul dah tadi Kak Bija pun fikir gitu. Tak, kita takut buku kita hilang. Okey. Kan? So, setiap benda tu kenal dan berkawan. Memang berkawan je Kak Bija. Yang berkawan sampai kadang-kadang kita ada je tanya, bila you nak kahwin? Bila you nak kahwin? I nak pergi kenuri you ni. Macam tu kan. So, tak sangka lah orang kata jodoh kan. InsyaAllah. InsyaAllah. So, you all yang tengok podcast Sis Jaminas ni, Kak Bija nak ajak you all untuk doakan sama-sama kebahagiaan Kak Mira lepas ni, insya-Allah kan. Kita orang dapat tengok, kita dapat lihat Kak Mira bahagia. Alhamdulillah, semoga terus bahagia. Ya, semoga terus bahagia. Nak bahagia cakap Bija ke? Insya-Allah. Doakan kita doakan sama-sama insya-Allah. Dan doakan untuk Kak Mira tu mendapat kata apa yang Kak Mira inginkan. Okey, kita doakan semoga Kak Mira menemui sinar bahagia yang Mira idam-idamkan. Dan kadang-kadang Mira kan, bila kita bercakap tentang tentang ni kan, maknanya hubungan ni belum pasti. Betul. Tapi kita always berdoa lah. Always berdoa pada Allah, semoga temukan jodoh yang terbaik. Betul. Kan, yang boleh menjaga. Dan itulah doa Kak Bija. Mira, Kak Bija sebagai yang rapat dengan Mira, Kak Bija doakan semoga Allah kirimkan seorang lelaki yang boleh menjaga Mira, tu je. Macam tak itu je. Soleh. Amin. Dan dapat menjaga Mira. Bukan orang kata kalau nak cakap pasal kaya Mira pun banyak duit dah. Adalah. Kan? So biar sama balance. Kita orang kata apa, susah senang bersama. Mira punya konsep senang je. Kita menerima seadanya dan kita rela untuk susah senang bersama Kak Bija. Even orang kata, Mira, you tak takut ke? Dia macam mana? Kita bukan mengejar harta. Wah. Tapi kita tak nak kaya juga. Sebab kita nak kaya tu sebab bagi manfaat kat orang. Betul. Kan Kak Bija? Betul. Tapi kita okey je nak susah sama-sama. Bukanlah nak kata yang kawan kita ni susah. Tak ada. Tapi kita kata, I sangat yakin yang bila kita ni together, kita do something, pasti akan berjaya. Masya Allah. Mira memang selalu macam tu pegang. I dengan siapa-siapa pun, I yakin I memang akan berjaya. Dah dengan Kak Bija pun apa kita buat, mungkin Allah nak bagi kejayaan lagi. Betul, insya-Allah. Bagilah. Ada lah macam kita punya mindset, kita jangan rasa susah. Betul. Walaupun kita susah, kita jangan rasa susah. Ada tak yang macam tak bersetuju dengan pilihan Mira kali ni? Sebabnya kita orang semua tahu Mira kan. Mira pun dah expose. Adalah liku-liku. Tapi lepas pergi buat umrah itu, Allah bagi jalan. So alhamdulillah, rasa macam tak sangka. Mungkin ada doa Mira masa umrah tu. Yalah, macam kalau dia yang terbaik, Allah pun mudahkan. Macam tu. So jalan tu adalah. InsyaAllah. Sebab ni tengok Kak Mira apa sebab, insyaAllah. Sebab lah. InsyaAllah Mira. Itu je. Tiap-tiap hari doa. Masya Allah. Tisu. Masya Allah. Itulah you all kan, yang mana-mana cakap Kak Mira ni apa bercinta je tak mau ni, sedang melalui proses tersebut. Kan. Yang penting kita sebagai rakan-rakan social media, rakan-rakan alam maya ni, doakanlah kebahagiaan Kak Mira tu. Okey, janganlah doa tok kat dia. Tak, kita sedih sebab Allah tu dia tunjuk jalan. Mira, Allah tu maha baik. Okay, Allah tu akan izinkan apa yang kita minta. Betul. Tu tadi Kak Bija tanya, apa yang doa Mira tu? Kan Allah akan izinkan apa yang kita minta. Betul. Kan? Dan Allah juga, kalau Allah tak bagi Mira, bukan sebab Allah tak sayang kat kita. Betul. Sebabnya Allah yang tahu apa yang terbaik. Okay. So macam di dalam fasa perhubungan. Masya Allah. Kita memang ada tisu sikit. Okay. So sebenarnya Mira dalam perhubungan macam ni,
sukalah Kak Ija nak nasihatkan kan. Okey, jangan kita berharap sangat. Betul. Kan kita memang suka, kita memang sayang dekat bakal pasangan kita ni, tapi macam untuk Mira, nasihat Kak Ija ni extra sikit lah untuk Mira. Jangan terlalu berharap. Okey, sebab kita tak tahu. Kita tahu apa yang Allah dah atur untuk kita. Betul. Kan? So, jalani kehidupan macam biasa Mira. Strong, tapi jangan lupa berdoa. Doa. Solat istikharah tu buat sampailah orang kata dah tetap pendirian, sebab hati kita ni sentiasa berbolak-balik kan. So insya-Allah Mira. Dan kawan-kawan Lamaya tu doakan untuk Kak Mira, jangan doa tok kat dia balik-balik kan saja, terpaksa cakap lah balik-balik kan dengan ex ke ataupun tak, janganlah bercinta dengan orang ni, jangan bercinta dengan orang tu. Itu yang Nur Amirah suka, dan sebenarnya Allah sebenarnya yang menghantar perasaan tu, dan Allah juga yang mengirimkan seseorang untuk Nur Amirah kenal. Okey, kenal, dan insya-Allah kalau jodoh panjang kan akan dipertemukan kan. Kalau yang sebaliknya, Kak Ija pasti Mira, Allah dah set lah. Allah dah prepare Mira dengan pelbagai-bagai cerita-cerita tu. So lalui saja. Betul Mira kan. Ya Allah, kita tak tahu kita tak tahu apa yang tersembunyi di sebalik air mata Nur Amirah tadi. Bukan sebab dia doa yang kita buat kat waktu umrah tu, dia sesuatu yang Allah tunjuk tau. Masya-Allah. Doa saja, hebatlah. Hebatlah orang kata bila kita berdoa ni sebenarnya memang Allah akan makbulkan lambat ataupun cepat. Tapi Allah bagi jalan tau. So tahu jangan berhenti berdoa lah. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan? Aku ikut sebab sama. Ya sis, tak jadi nak macam ya sis gitu kan. Insya-Allah, insya-Allah. Kak Ija pun mesti ada orang kata doa-doa yang Allah tunjuk jalan kan, sebab Kak Ija buat haji kot lagi lah dahsyat. Banyak sebenarnya kalau nak diceritakan tu banyak Mira. Tak dijadikan podcast tu pun pula kan. Banyak sebenarnya banyak pengalaman yang Kak Ija lalui. Satu je macam Kak Ija rasa macam ini akan ku kenang sehingga akhir hayat macam mana nak relate kita minta dunia, kita akan dapat dunia. Tapi kalau kita minta akhirat sama-sama dan dunia, insya-Allah Allah akan beri. So, satu pengalaman Kak Ija tak boleh lupa sampai sekarang Mira, kalau Kak Ija tengok Pepsi Mira, Kak Ija memang akan rasa sebab dan rasa macam nak balik pada keadaan waktu haji tu. Pada waktu tu sebenarnya Kak Ija pergi pun sebenarnya mustahil. Ni kita balik kepada konsep mustahil ni bagi manusia, tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Okey, so apa sahaja tangisan air mata Mira tu, kalau kita rasa mustahil, tak ada mustahil pada Allah, tapi kita teruskan berdoa. Kak Ija pergi jemputan haji ni solo. Dan nampak macam mustahil, dia jadi dalam masa tak sampai 2 minggu je. Tak ada proper plan pun. So alhamdulillah sampai dan buat haji tu. Dan sebelum Kak Ija pergi tu, Kak Ija cakap kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan semua yang ada ni untuk kau aturkan sebaik-baik keadaan. Suami pula masa tu baru keluar ward, macam-macam lah lagi, macam-macam dia berlaku. So aturkanlah ya Allah, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Sebab tu aku buat haji ni, ya Allah, keluarga baru, sahabat-sahabat baru, sahabat-sahabat syurga. Dan alhamdulillah Mira pergi sebagai hamba, dan Kak Ija berdoa semoga aku berpulang sebagai hamba yang lebih baik. Satu yang Kak Ija tak boleh lupa, teringin nak minum Pepsi kan, waktu tu bola lepas melontar kan. Ya Allah, sedapnya air Pepsi tu. Kata cakap dengan Kak Lin, sahabat baik Kak Ija dekat sana, Kak Lin teringinnya minum Pepsi tu, sedapnya. Tapi ramai sangat orang tengah beratuk kat Al-Baik tu kan. Tak lama lepas tu, 2 minit lepas tu, ada orang panggil, Pija nak tak air Pepsi? Ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Kak Ija akan rasakan macam, ya Allah kan, macam manalah macam mana Allah tu maha mengetahui. macam mana Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha mengaturkan. Tiba-tiba bagi Pepsi sejuk pula tu, tergamam. Macam manalah, ini baru dekat dunia kita, Allah bagi, Allah layan kita sebaik-baik. Macam mana besok kalau kat syurga, ya Allah, dah tak tergambar rasa kan, macam kat syurga besok tak dapat nak luar kan. Banyak, alhamdulillah, perjalanan haji Kak Ija tidak diuji dengan banyak benda lah, cuma qalbi lah. Banyak ujian hati yang Kak Ija lalui. Ada benda-benda yang macam masalah-masalah, ada masalah, cuma yang dekat sana tu tak banyak dugaan. Alhamdulillah. Nak makan sate, Allah hantar sate. Nak makan burger, Allah hantar burger. Nak makan nasi kerabu, nak makan, alhamdulillah. Tu sebab katanya tapi di situ Kak Ija dapat hikmah dia macam ni. Kak Ija fikir balik, ya Allah Pija, semua benda kau nak Allah bagi kan sepanjang haji kau ni. Semua benda kau nak. Jadi berpulangnya kau balik esok ni ke tanah air ni, apa lagi yang kau nak buat dalam hidup kau?
Kalau orang dapat hikmah melalui Allah bagi kesusahan dekat dia, alhamdulillah Kak Bija tak ada benda tu, malah terlebih. Jadi Kak Bija balik, Kak Bija fikir, Bija dia kata, apa lagi kau nak hidup ni Bija ni? Kan, berubahlah. Berubahlah Bija. Apa yang Allah suruh tu buat, apa yang Allah tak suruh tu jangan buat. Itu sebenarnya yang nak menjawab lah. Ramai kawan kata macam, Kak Bija balik ni nampak macam, no, bukannya nak jadi ustazah dah. Kan, cumanya sedang melalui proses perubahan tersebut. Dan kita pun nak haji mabrur. Betul. Kan, so jaga lisan, jaga apa benda yang kita buat, percakapan kita. Alhamdulillah Allah ilhamkan benda yang baik-baik melalui pengalaman-pengalaman haji Kak Bija tu. Alhamdulillah Allah bagi rezeki membuat haji pada waktu usia muda macam ni kan. Alhamdulillah sihat tubuh badan. So Kak Bija sukalah juga nak ajak kawan-kawan untuk kita beriltizam untuk membuat haji tu pada waktu yang usia yang muda. Sebabnya haji ni dia banyak perbuatan kan. So buatlah, ada kemampuan, cubalah. Sebabnya haji ni adalah panggilan mutlak. Kita usahalah macam mana pun, kita kena berusaha. Betul. Tapi Allah nak jemput tu, itu kuasa pada tangan dia. Betul. So kalau dia kata tak jemput tahun depan, mungkin tahun depan lagi. Tapi jangan berhenti dan jangan cakap macam ni, aku dah usaha dah, aku ni ada duit tapi Allah tak jemput. Jangan cakap gitu. Allah akan jemput kita pada sebaik-baik keadaan kita pada waktu tersebut. Macam tu. Itu yang Kak Bija always remember dan letak dalam hati Kak Bija ni. Allah akan aturkan sebaik-baik keadaan. Sebabnya hanya dia sahaja yang maha mengetahui. So air Pepsi tu lah macam Kak Bija tengok kan, bila sekarang ni lalu tengok air Pepsi, teringat. Ada rasa macam nak buat perangai laras sikit kan, macam tiba-tiba malam nak bangkit solat, malam macam sabarlah, saat-saat lagi lah. Terbayang air Pepsi tu kau tengok. Sekelip mata je. Sebab apa? Mesti kat sana kita kan solat awal waktu. Cakap benda baik-baik. Solat kat masjid awal waktu, cakap pun baik-baik, fikir baik-baik, semualah. So that's why masa tu Allah bagi banyak nikmat. So balik kat sini kita nak jadi depa pula. Itu pilihan tu kita yang pilih. Bukan kita kata sebab Allah izinkan, bukan. Allah dah cakap dah, gunakan akal fikiran kita ni. Kan jadi orang baik. Tapi kita ni yang duk ikut-ikut perangai-perangai yang tak mau tinggal sifat-sifat mazmumah tu, kita tak habis melontar. Tak mau ada gosip seorang. So itulah sikit sebab Mira dah tanya kan pengalaman haji tu. So itulah yang Kak Bija nak share kan. Apa pun kebergantungan kita tu pada Allah. Betul, so balik pada kisah Mira tadi tu. Dan satu lagi Kak Bija, kalau orang tengok macam Kak Bija je lah, alhamdulillah Mira pun kenal Kak Bija lama kan. Memang Kak Bija berubah banyak lah dari segi percakapan, InsyaAllah, pakaian, memang berubah. Even Mira pun cakap kat Hanum, Kak Bija tu I dah kenal lama, memang Kak Bija banyak berubah. Memang dari segi personality Kak Bija, betul. Lepas tu, tapi orang selalu kata macam pakai pakai letup-letup ustazah. Padahal benda tu wajib kot. Bukan macam ustazah memang wajib. Jangan teriak, kita dah lah repetition juga. Ujian pendewasaan tu lah. Betul. Kalau dulu Mira cakap terang, Kak Bija tak suka orang cakap, awak dulu suka agama ni. Dia kata suka agama. Wallahi. Itulah Mira pun baru tahu yang Kak Bija habang tu. Wallahi, ini eksklusif lah Kak Bija cerita kan. Dulu macam, awak ni suka agama ni. Tak suka. Sebabnya Kak Bija tahu Kak Bija macam tak bawa image budak sekolah agama tu. Tapi setelah melalui lah ujian pendewasaan tu, mungkin doa mak lah. Mungkin selama ni kan macam banyak buat mak sedih kan. Macam dulu kan sekolah agama mak nak hantar masuk Al-Azhar. Memang calon Al-Azhar pun dulu kan. Tapi mungkin macam dah kecewakan mak ayah kan. Jadi Allah panggil lah ujian, macam-macam ujian Mira 13 tahun sampai satu tahap macam tak mau buat dah apa yang Kak Bija buat ni. Lagi-lagi memang nak tinggal minas, segala-galanya nak tinggalkan. Tapi sekarang ni Kak Bija rasa Kak Bija bangga. Ibu ayah Kak Bija sekolahkan Kak Bija sekolah agama dulu. Dan alhamdulillah Kak Bija bersyukur, Kak Bija berterima kasih pada cikgu-cikgu, ustazah-ustazah Kak Bija dulu yang banyak ajar Kak Bija. Dan alhamdulillah Allah tak tarik ilmu yang ada dekat dalam jiwa Kak Bija tu, masih lagi boleh praktis sampai sekarang. Alhamdulillah, I'm very proud menjadi siapa saya di sekarang ni. Walaupun dulu kan rasa macam susah ni nak pakai hand sock, rasa macam banyak sangat benda nak kena carry layer tu layer sini kan. Nak tutup sini, Kak Bija rasa susah sebelum ni, stocking. Tapi sekarang ni Kak Bija rasa kurang selesa. Dan Kak Bija doa semoga Allah tetapkan hati dan semoga Allah jemput Kak Bija dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan. Allah jemput dalam keadaan sebaik-baik keadaan, sebaik-baik
sebaik-baik manusia lah. InsyaAllah, dan semoga perubahan yang Kak Bija akan lalui ini, dan di mana kedudukan Kak Bija sekarang ni, kita sebagai orang-orang yang orang look up Mira, founder, kita bekerja di social media ni. Betul. Kan sebenarnya bukan saya saja. Allah tak jadi yang dia saya saja. Allah tak datangkan nombor-nombor follower kita yang ratus-ratus ribu tu, tidak, bukan untuk disia-siakan sebenarnya. Kak Bija memang tak nak pun orang tahu Kak Bija sekolah agama. Teruk kan? Tak adalah, mungkin itu zaman dulu kan. So Allah bagi Kak Bija melalui proses tu, proses mengenal semula. Alhamdulillah, and Kak Bija rasa syukur sangat-sangat perjalanan takdir Kak Bija tu macam ni, dan insya-Allah Kak Bija mencari sesuatu sebenarnya sekarang ni untuk berkongsi, berkongsi manfaat juga. Dan alhamdulillah, kata macam buat kata Mira lah. Dulu Mira, macam siapa sangka, Mira pun tak sangka untuk tengok Kak Bija macam ni sekarang. Sebab dulu Kak Bija pun macam ni je kan. Memang ranggi lah juga kan. Tapi alhamdulillah, Mira pun rasa kita pula malu, segan Kak Bija sebab ya Allah, Kak Bija orang kata lebih baik kita doakan yang terbaik. Doakan. Belum ni baru sikit je ni. Dan Mira sangat yakin Kak Bija akan ramai follower yang akan ikut. Masya-Allah. Sebab even macam Mira pun orang akan cakap terima kasih Kak Mira sebab pakai tudung tutup dada, sebab saya dah terikut dengan Kak Mira. Pakai stokin saya terikut dengan Kak Mira. Cuma kita handsot je kadang tergelang timbul kan. Insya-Allah doa-doa insya-Allah. So kita rasa happy kan. Boleh. Sebab Kak Bija pakai tudung, tengok cara Mira pakai tudung. Oh yang nak macam tu. Kan. Alhamdulillah, betul tak Mira kan? Betul Mira, betul Kak Mira. Kak Bija sebenarnya terinspirasi masa tu. Kak Bija ambil Mira shoot dengan Kak Bija Freedom Series dengan Mira Hijab masa tu. Tengok okey je Mira pakai tudung elok macam tu kan. Okey je. Boleh kita je. Kita rasa lagi selesa, lagi rasa lagi macam selamat. Alhamdulillah, insya-Allah. Lagi cantik kan sebab pakai tudung yang orang kata tutup dada, yang Mira pun tak adalah baik mana kan, tapi apa yang kita perlu buat kita buat. Sebab kita punya iman kan turun naik. So alhamdulillah Kak Bija, bila Mira orang kata kita pakai macam ni, so menjadi ikutan pada follower kan, follower ikut. So benda ni bagi manfaat. So Mira rasa alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Kan orang kata bekalan kita di akhirat. Alhamdulillah. We never know kan. Sebab kita ni manusia, iman turun naik. Tapi kita sama-sama mengingati. Alhamdulillah, insya-Allah. Itulah macam Kak Bija pun InsyaAllah lah Mira, berpulang ni daripada haji ni, banyak hikmah yang Kak Bija lalui, Kak Bija dapat. Macam Minas pun lah, Minas juga akan melalui lah proses-proses perubahan tersebut, insyaAllah. Semoga Allah redha, dan perniagaan yang Kak Bija sedang jalankan ini menjadi ladang pahala untuk Kak Bija lepas ni, insyaAllah. Kak Bija pun akan banyak buat perubahan lah. Kak Bija harapkan Kak Bija mengharapkan follower Kak Bija sokong Kak Bija. Mungkin akan nampak a little bit drastic lah. Sebabnya benda-benda macam ni kita kena buat secara drastic juga, supaya kita boleh terus tak mau pandang ke belakang dah. So insyaAllah doakan semoga Allah sentiasa beri ilham yang baik-baik untuk Kak Bija, untuk Mira juga. InsyaAllah lah. Kalau sebelum ni Kak Bija rasa nak berhenti terus Minas, nak tinggal terus, tapi rupanya daripada berhenti, lebih baik Kak Bija buat perubahan. Betul. Dapat pahala alhamdulillah, insyaAllah. So harap-harap begitulah follower yang melihat ataupun yang tengok podcast Kak Bija ni, doakan Kak Bija dapat melakukan perubahan untuk diri sendiri, keluarga dan juga perniagaan, dan akhirnya semua orang dapat manfaat yang sama. Dan insyaAllah Kak Bija juga doakan Mira. Okey, sama-sama lah kita doakan sama kita. Semoga Allah berkah, Allah berkati, Allah rahmati perjalanan hidup kita ni. Kita tak tahu esok-esok lusa ada lagi ke tidak kita dekat muka bumi ni kan. Jadi Kak Bija suka nak sebut lah, teruskan menjadi baik walaupun tak ada siapa nak hargai kita. Teruskan jadi baik. Walau kita rasa down, orang tak nak kawan dengan kita, ataupun kita rasa kita down, orang nak tinggalkan kita, tak apa. Yang penting teruskan menjadi baik, dan insya-Allah Allah akan aturkan kehidupan kita selepas ini, insya-Allah. Sebabnya kita nak kerja yang
mahal tu. Kita nak kejar syurga tu, insya-Allah. Podcast juga sis. Yes. Kan podcast ya sis juga. Tarik, orang kata ada kawan-kawan yang baik tu tarik kita ke syurga. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan. Itu sahaja orang kata hari ni semoga mendapat manfaat kan. Mendapat manfaat daripada perkongsian Kak Pijah hari ni, perkongsian Kak Mira hari ni. Saya rasa macam pukul rata semua hari ni kan. Ya sis sungguh dia kan daripada Jangan dengar saja okay, so insyaAllah kalau you all ada lagi soalan-soalan ataupun ada tetamu-tetamu jemputan yang nak Kak Pijah jemput untuk next episode, okay, boleh drop komen dekat video ni. Mungkin nak jemput siapa-siapa, kita boleh, ataupun nak Nur Amirah podcast pula ke? Ataupun Pijah Minas podcast 2.0 dengan Nur Amirah. Okey, mana tahu kan. Sebab macam orang sebelah ni macam tak mau habis kan. Okay. Dia kalau cakap pun tak berhenti. Itulah dia Nur Amirah yang Kak Pijah kenali, insya-Allah. Okey, Kak Pijah ucapkan terima kasih untuk Mira. Terima kasih Kak Pijah dengan tim Minas semua. Terima kasih sebab selalu ingat Mira. Selalu, always. Okey, so kita doakan juga untuk follower-follower di luar sana. Semoga yang terbaik untuk anda semua. Allah aturkan sebaik-baik keadaan untuk anda semua. Yang tengah dalam kesusahan, Allah mudahkan. Yang sedang berduka cita, Allah hantarkan kebahagiaan, okey, melalui sahabat-sahabat syurga, sahabat-sahabat alam maya, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, bersama Pijah Minas podcast. Okey, sis, insya-Allah next episode. Bye. Assalamualaikum.